Dan pastinya antara perkara lain adalah beberapa isu yang melibatkan dua hala dan serantau perlu menjadi fokus dalam lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Indonesia ini, di mana Pengarah Institut Kajian Malaysia dan Antarabangsa IKMAS Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Dr. Sufian Jusoh berkata, kedua-dua negara boleh saling belajar dalam memastikan tahun pemulihan 2022 dapat dijayakan. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia ini adalah satu hubungan yang amat rapat, walaupun ada beberapa isu kecil-kecilan, tetapi kita lihat ini adalah hubungan persaudaraan di antara dua negara serumpun, seagama dan mengamalkan budaya yang lebih kurang sama. Ada beberapa saya rasa isu yang ataupun perkembangan yang boleh dibincangkan di antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Joko Widodo, dan saya amat teruja dengan jemputan Presiden Joko Widodo ke atas Perdana Menteri untuk bertemu di Istana Bogor, iaitu kediaman rasmi Presiden Indonesia. Ini menunjukkan tanda keakraban di antara kedua negara dan juga penghormatan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Di antara perkembangan yang saya rasa boleh dibincangkan di antara kedua-dua negara ialah berkenaan dengan perdagangan dan pelaburan. Iaitu sekarang ini perdagangan kedua negara memihak kepada Indonesia, lebih kurang perbezaannya hampir kepada 1 bilion US dollar. Jadi mungkin kita boleh minta Indonesia untuk membeli lebih banyak barangan dan perkhidmatan daripada Malaysia. Yang kedua, kita ingin lihat lebih banyak pelaburan dibuat di antara Malaysia dan Indonesia, iaitu yang pertama berkenaan dengan ekonomi digital. Iaitu dengan COVID-19 ini terdapat keperluan untuk ekonomi digital dipertingkatkan. Jadi syarikat-syarikat Malaysia yang terlibat dalam ekonomi digital boleh berkembang ke Indonesia, di mana pasarannya adalah lebih kurang 250 juta penduduk. Yang ketiga, kita lihat kepada sektor pendidikan yang juga boleh dikaitkan dengan ekonomi digital, di mana universiti-universiti Malaysia banyak yang tersenarai di antara universiti tersohor di dunia, seperti Universiti Malaya dan Universiti Kebangsaan yang duduk di dalam kalangan antara universiti terbaik 1% di dunia. Jadi universiti-universiti kita boleh mencuba untuk mendapatkan lebih banyak pelajar daripada Indonesia, sama ada mereka datang ke Malaysia ataupun mengadakan hubungan dengan universiti di Indonesia, ataupun menubuhkan kampus atau secara digital kepada pelajar-pelajar di sana. Contohnya Monash University daripada Australia telah pun menubuhkan satu kampus baru di Tanggerang. Yang seterusnya saya lihat hubungan di antara pembangunan yang sekarang ini berlangsung di Kalimantan, iaitu pembinaan sebuah pusat pentadbiran kerajaan Indonesia yang baru. Jadi ini boleh melibatkan pengusaha-pengusaha dan juga pelabur Malaysia di Sabah dan di Sarawak untuk mendapat manfaat daripada pembangunan di Kalimantan ini. Jadi itu adalah beberapa faktor, dan saya rasa isu yang terakhir yang mungkin boleh dibangkitkan oleh Perdana Menteri ialah berkenaan dengan Indonesia akan menjadi pengerusi G20 tahun depan, dan bagaimana Malaysia boleh mengambil manfaat daripada Indonesia, hubungan Indonesia dengan ekonomi terbesar di dunia, dan juga berkenaan dengan pengurusian ASEAN, iaitu Malaysia akan menjadi pengerusi ASEAN pada 2025, dan kita perlu bersedia untuk meningkatkan integrasi ekonomi ASEAN.